Barakallah. Alhamdulillah. Tafsir kitanya surah Asy-Syura. Kita sambung daripada dulu, iaitu dulu kita baca sampai kepada ayat 48, dan hari ini insyaAllah kita sambung kepada ayat 40. Kita mula 49 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dulu ayat ni. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya. Ia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tak ada keliru sikit ayat ni. Ayat kata semua di langit dan bumi Allah yang menjadikan, lepas tu dialah yang mentadbirkan, dialah yang mentasarrufkan segala-galanya. Baik, tak ada cap dengan seorang pun. Tak ada kata dia buat, dia melanggi berihan. Tak. Mula pada tak ada kepada ada, Allah yang menjadikan, lepas tu Allah tadbir, Allah mengurus, dan Allah mentasarrufkan. Allah satu saja, tak ada posisi dengan siapa. Di sini nampak jelas lah kata kekuasaan yang sebenar hanya Allah. Tak ada yang lain daripada Allah dan yang nak kuasa. Kemudian di situ yakhluqu ma yasha', ia menciptakan apa yang dikehendakinya. Tak ada orang gila senda. Allah kena buat ni kata Allah kena buat ni. Benda ni susah buat. Tak ada. Ikut saja yang dia nak buat, dia buat. Pentingnya segala makhluk, tak kira sumuk, tak kira cicak, tak kira lipah, tak kira manusia, tak kira binatang, semua tu Allah menjadikan mengikut kehendak dia. Bukan terjadi dak kali. Dia pergi jadi lipah, bukan. Pergi jadi sumuk, bukan. Jadi Allah kehendaki untuk menjadikan makhluk-makhluk itu. Semua tu ada tujuan dia, ada hikmat belaka. Bukanlah buat dengan sia-sia. Setiap makhluk ada hikmat dia dijadikannya. Bukan kata jadi dengan sia-sia, tak pakai apa dah buat juga benda ni. Bukan ada. Dan yahabu liman yasha'u inasa. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang ia kehendaki. Dia mau ni nak anak tino. Terus ada buat. Tak jadi dan nak jatuh. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Kepada siapa yang Allah kehendaki nawi anak lelaki, tetap jadi anak lelaki. Terus ada buat. Terus ada usaha. Terus ada meteng ke mana-mana. Tak jadi dah. Jadi ayat kata anak lelaki dan anak perempuan itu juga mengikut kehendak Allah. Bukan kata kejadian sendiri tak. Kita alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa taala, Allah buat kita jadi lelaki. Bagi perempuan bersyukur kerana Allah buat dia jadi perempuan. Tak usah duka cerita lah, aku pandang aku jadi jatuh, jadi tino baik sikit. Maka jadi tino, pakai lecu lah. Ni orang tidak redha di atas pengurnian Allah Subhanahu wa taala. Allah buat dia jadi jatuh tak puas hati. Dia nak tino. Nyuri kerak lah, nyuri potong lah, macam-macam. Ini satu makhluk yang sangat-sangat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima
innahu alimun qadir. Atau ia mengurniakan mereka kedua-duanya, anak-anak lelaki dan perempuan, dan ia juga menjadikan sesiapa yang dikehendakinya mandul. Sesungguhnya ia maha mengetahui lagi maha kuasa. Mandu pun bukan jadi dengan sendiri dia juga, Allah juga buat jadi mandu tu. Mandu ni tak boleh anak lah. Itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadikan anak lelaki dan anak perempuan, dia menjadikan seorang itu mandu, tak boleh anak dan sebagainya. Tetapi innahu alimun qadir, bukanlah dia buat dengan sengaja-ngaja, betul ledak. Kan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui lagi maha kuasa. Dia tahu sungguh dan dia kuasa sungguh. Habis berkenaan dengan apa ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, dengan diberi ilham atau mimpi, atau dari sebalik dinding dengan mendengar suara sahaja, atau dengan mengutuskan utusan malaikat, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha tinggi keadaannya, lagi maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahawa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dan kepada Rasul dengan 3 cara. Cara yang pertama, ayyukallimahullahu illa wahyan aw min cara yang pertama, ayyukallimahullahu illa wahyan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, min wara'i hijab. Cara yang ketiga, yursilu rasulan fayuhiya biiznih. Itu cara yang ketiga. Cara yang pertama, Allah menurunkan wahyu dengan cara ilham, sama ada dalam bentuk mimpi, tidur ataupun dalam keadaan sedar, tapi dia waktu ilham gitu faham. Itu wahyu cara yang pertama. Cara yang kedua iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala memperkatakan wahyunya kepada seorang nabi, tapi nabi tak nampak dia. Seperti turun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Saina. Suara dengar, suara gerau turun mari pada Nabi Musa, turun mari. Tapi Nabi Musa tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu pagi cara yang kedua iaitu min wara'i hijab. Di balik dinding. Mereka kata tak nampaklah, dengar suara saja. Cara yang ketiga, yursila rasulan fayuhiya bi iznih. Cara yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril. Mengutus malaikat Jibril bawa wahyu dia turun kepada Nabi, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain lagi. Ini cara 3 ni je, tak ada cara lain dah. Cara yang pertama dengan cara ilham, sama ada tidur, mimpi ataupun dalam keadaan sedar dia beri ilham. Dan cara yang kedua iaitu dengar suara wahyu tapi tak nampak tu. Dan cara yang ketiga iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat Jibril ambil wahyu pergi menyampaikan kepada rasul-rasul ataupun nabi-nabi. Baik. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, Al-Quran sebagai ruh yang menghidupkan hati. Perintah kami,
engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah kitab Al-Quran itu, dan tidak juga mengetahui apakah iman itu. Akan tapi kami jadikan Al-Quran cahaya yang menerangi, kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Ayat ini selalu kita mendengar Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Dia menurunkan Al-Quran Karim. Al-Quran di sini diibaratkan sebagai ruh. Ruhan min amrina, ruh nak menghidupkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah, perintah suruh, larang, perintah hak wajib, hak sunat ke apa. Segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak hidup, mati. Bila dia nak hidup, berhajat kepada ruh. Mana roh nak menghidupkan perintah Allah? Al-Quranul Karim. Perintah Allah suruh buat gotu, suruh buat goni, lari gotu, lari goni, tak hidup, tak menjadi realiti, tak menjadi waqi'i, tak bergerak, kecuali nak kepada satu roh nak menghidupkan. Gapo dia roh sini? Al-Quranul Karim. Sebab itulah kerana jadi peling hukum-hukum tu, hak perintah, hak wajib, hak sunat, jadi peling itu, dia tak ada roh. Dia tak ada roh, dia tak hidup pergi kursi itu, mepek gitu. Berhajat kepada satu bimbingan daripada roh yang sebenar. Roh di sini ialah Al-Quranul Karim. Sebab itu, sebelum daripada itu kamu tidak kenal Muhammad. Gapo dia kitab? Kamu tidak kenal gapo dia al-iman. Tetapi apabila turun Al-Quranul Karim, barulah kena, oh ini dia kitab yang sebenar, Al-Quranul Karim, ini dia iman yang sebenar. Itu barulah tahu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Itu dia Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian dengan Al-Quran itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghidayat, memberi pertunjukan man nasya'u min ibadina, dari kalangan hamba-Nya yang ia kehendaki, dan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau wahai Muhammad menggunakan Al-Quran ini untuk membimbing, menunjukkan manusia kepada siratim mustaqim. Jelas di sini. Ayat ini jelas. Al-Quran selaku roh. Supaya dengan tubuh badan. Tubuh badan kita tak hidup, mati kalau tidak ada roh. Begitu juga dalam tafsir Aisarut Tafasir, roh hati kita mati juga kalau tidak ada roh Al-Quranul Karim. Roh tubuh badan, hidup nyawa puan-puan tu. Kalau tidak ada roh, matilah tubuh badan, tak bergerak. Hati berhajat kepada roh. Kalau tidak ada roh, tak hidup. Kalau ada roh, baru hidup. Gapo dia roh kepada hati? Al-Quranul Karim. Jelas tak ada keliru sikit abuk ni. Allahu Akbar. Dengan sebab itulah kena dah kita ni, tak ada ugi, tak ada ugi. Jangan takut, jangan bimbang. Setengah orang Islam takut belajar Quranul Karim. Baca takut sudah sesat, bimbang takut sesat, bimbang takut gelak. Padahal dia dah gelak dah. Ini satu masalah. Dia dah gelak dah. Nak cucuk berita, takut bakar. Tak cucuk, dia dah gelak situ. Jadi gelak juga. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allah tasirul umur. Yaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah kepada Allah jualah kembali segala urusan. Siratul mustaqim, hak siapa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami akan jalan yang lurus. Di ayat ni, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau tunjuklah, pimpinlah manusia kepada siratim mustaqim. Siratim mustaqim, hak siapa? Siapa tuan dia? Siratillah, jalan Allah, jalan kepunyaan Allah, jalan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mana? Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menjadikan segala
makhluk di bumi dan di langit. Allah yang mentadbirkan langit dan bumi, dan Allah yang mentadbirkan segala makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah itulah yang menjadi tuai kepada siratal mustaqim. Ala ilallahi tasirul umur. Semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tak ada. Masuk ya. Jangan dibahas. Kita tengok dia aja. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Alhamdulillah. Lillahi mulkus samawati wal ard. ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าอัลมุลกผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของโลกนี้ฟ้าและแผ่นดินคืออัลลอฮ์คนอื่นไม่มีสิทธิ์มุลตรงนี้มุลแปลว่าปกครองอย่างเบ็ดเสร็จชนิดที่ว่าจะตัดสินยังไงก็ได้ยัคลุกุมายาชาจะออกแบบไหนก็อยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเบ็ดเสร็จไม่ใช่เป็นเจ้าของคุ้มครองอย่างเดียวแต่ไม่สามารถจะออกแบบได้ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของประเภทที่ว่าจะออกแบบไหนก็อยู่ที่พระองค์ยัคลุกุมายาชายะฮับุลิมายาชาจะให้ใครเป็นหญิงเป็นชายก็ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใครไม่เป็นทั้งหญิงทั้งชายก็อยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าเตาฮีดอัรรุบูบิยะห์ที่เราทุกคนจำเป็นต้องเชื่อไม่มีอะไรจะเกิดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดและไม่มีอะไรจะขวางได้ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เกิดสิ่งนี้เราต้องเชื่อรุบูบิยะห์พื้นฐานนะครับส่วนวะฮยูตรงนี้ว่ามาการลิบาชารินเมื่อกี้ดร.ดิงบอกนี่วิธีการประทานวะฮยูให้แก่บรรดานบีทั้งหลายผมคงไม่ต้องตัฟซีรเพิ่มเพียงแต่ว่าจะบอกว่าจำได้คำหนึ่งคำพูดของอิหม่ามชะอราวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะท่านเพิ่งเสียชีวิตไม่กี่วันชะอราวีบอกว่าเราพึงรำลึกไว้ว่าเหตุใดถึงญิบรีลอะลัยฮิสสลามถือว่าเป็นมาลาอิกะฮ์ที่ประเสริฐที่สุดคำตอบเพราะญิบรีลเป็นผู้ที่นำอัลกุรอานจากฟ้ามาสู่แผ่นดินให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดต่อเหตุใดถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ถูกประทานมาซึ่งอัลกุรอานให้แก่ท่านคำถามต่อมาเหตุใดถึงรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดก็เป็นเพราะว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประทานอัลกุรอานแล้วก็ถามต่อไปว่าเหตุใดถึงไลลาตุลกัดรเป็นคืนที่ประเสริฐที่สุดเพราะอัลไลลาตุลกัดรเป็นคืนที่ถูกประทานอัลกุรอานเช่นเดียวกันสรุปก็คือใครก็ตามที่มีอัลกุรอานเราเชื่อว่าจิตใจที่ประเสริฐที่สุดคือจิตใจที่มีอัลกุรอานตาที่ประเสริฐที่สุดตาที่มองดูอัลกุรอานหูที่ประเสริฐที่สุดหูที่ฟังอัลกุรอานและชีวิตที่ประเสริฐที่สุดคือชีวิตที่เคียงคู่กับอัลกุรอานนะครับดังนั้นก็ฝากพี่น้องคำพูดของชะอราวีแค่นี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์